Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Alhamdulillah. Dengar suara saya dengar tak? Dengar Ustaz, dengar. Alhamdulillah dengar Ustaz. Kita baca, kita tulis satu perkataan. Tulis satu perkataan. Bermula dalil. Perkataan ni sebelum surah An-Nisa ni. Tulis ini. Bermula dalil wajib ada sifat kalam. Bagi Allah itu, Allah Ta'ala itu baru alam. Kau buka link. Kau buka link. Tengok nota kat link. Okey. Dan firman Allah Ta'ala. Bawah ni lah. Ini dalil apa ni? Bila kata firman Allah Ta'ala. Dia tak cakap dalam kitab ni, tak cakap. Nakli. Dalil nakli. Atau dalil nakal. Tu. Bawah tu lah. Bawah tu. Ni dalil nakli lah semua ni. Dan dia kata wajib ada, dalil wajib ada ni, dia sebut sini baharu alam. Jadi kita dah lama belajar ni, sifat 20 ni. Ini dipanggil dalil akli. Jangan tak tahu. Jangan, kalau tak tahu memang teruk sangat. Dah lama sebut ni. Atau kita kata dalil akal. Ini dalil akal. Inilah yang dipanggil dengan satu baru alam ni juga dipanggil akan dia dengan nama yang dalam kitab tauhid yang guru-guru dulu sebutlah masa belajar kan. Dia kata inilah nama dalil kubra. Dalil kubra. Kubra ni maknanya besar. Ni dalil kubra. Nama dalil kubra. Dalil baru alam ni dalil yang wajib, tak tahu berdosa. Dalil namanya dalil fardu ain. Ni kopi kat bawah. Buat satu kenyataan dalil akal adalah dalil yang wajib diketahui oleh mukallaf.
Wajib sini adalah wajib apa? Wajib syarak. Sebab apa? Tak tahu berdosa. Ni wajib apa? Ni wajib apa ni? Wajib apa tu? Kotak tu? Wajib akal. Ha. Kenapakah memerlukan dalil? Perlu dalil kerana Untuk membuktikan adalah syarat ma'rifatullah. bukan. Kenapa sifat kalam ni kena ada dalil? Kau jawab dia Pipin. Kenapa sifat kalam ni kena ada dalil? Untuk menguatkan lagi. Ha? Apa ni? Kan? Kenapa sifat kalam ni kena ada dalil? Kenapa wajib Allah itu bakar? Kenapa bakar ni kena dalil? Untuk membuktikan kebenaran Bukan. sesuatu. Bukan bukti. Dalil tu memang bukti. Perlukan Kenapa dalil? penjelasan. Dia wajib akal. Kenapa dalil? Kenapa kena ada dalil? Baru alam. Kerana ia adalah nak kena fikir. Kenapa dalam kitab kata bermula dalil wajib ada sifat kalam? Kenapa ada dalil? Tak ada dalil tak boleh ke? Tak boleh. Kenapa? Perlu ada dalil kerana ia adalah apa sebab? Taukid. Taukid. Ha? Taukid. Bukan taukid. Bukan. Kenapa? Sebab Nazari. itu adalah wajib akal nazari. Kan kita tulis wajib akal kat atas ni. Tapi dia wajib akal apa? Tu nak kena sambung perkataan ni. Nazari. Kalau dia wajib akal daruri, payah dalil. Mak kandung lebih tua daripada anak kandung. Payah dalil. Kenapa tak payah dalil? Kenapa? Dia boleh dipahami oleh naluri. Naluri ni maknanya tak payah fikir pun, tak payah apa, bahas pun tahu lah mak mesti lebih tua dia anak. Mak kandung mesti lebih tua dia anak kandung. Kita kata saya ni bapak dia, saya lebih tua daripada dia, tak cakap orang tahu. Betul tak? Takkanlah kau lebih muda dari anak kau. Dia dulu demam, saya hantar ke klinik, saya bapak dia. Betul lah. Tu semua orang tahu. Langit dekat atas, bumi kat bawah. Tu tak payah, tu nama dia daruri. Bila daruri, apa dalil langit kat atas? Tak ada. Akal tak ada dalil. Kenapa? Daruri ni sesuatu yang boleh dipaham dengan naluri. Naluri ni satu insting. Daruri sesuatu yang boleh dipaham dengan naluri. Nazari sesuatu yang boleh dipaham dengan memperdatangkan permatian, perbahasan atau dalil. Sebab tu dia kata bermula dalil. Mana ada bermula dalil 2+2=4? Tak ada, dalam kitab tak tulis. Jadi kenapa dia kata bermula dalil? Kenapa ada dalil? Sebab apa? Sebab dia adalah wajib akal nazari. Kita kena tahu peranan akal ni apa. Peranan akal ni tempat dia menerima ilmu nazari. Tempat
sifat dia menerima ilmu. Jadi ada perbahasan dia untuk diterima ilmu nazari. Ilmu nazari ni apa? Ni lah ni. Sifat kalam, sifat baqa', mukhalafatul hadis, qiyamu binafsi. Tu dia katakan ilmu nazari, memerlukan nazar. Antara nazar itu memerlukan dalil. Tu dia kata bermula dalil. Macam ni rupanya belajar tauhid ni. Begini lah rupa belajar tauhid. Perkataan tu kena tengok every word tu, nak kena faham apa dia cakap. Ni ada ni apa? Ada sifat kalam. Maknanya apa kata lain cik? Wajib ada sifat kalam. Ada tu apa? Wujud Apa Ustaz. kata lain Abang Pin? Sungguh. Bermula dalil wajib ada sifat kalam. Maknanya Sungguh. Benar-benar sungguh tu. berdiri Sungguh. pada zat. Berdiri pada zat. Atau dia kata wujudi. Ada sifat kalam. Kita tahu kalam ni, kita kata jenis sifat dia adalah makni. Ini makni. Bagi Allah Ta'ala. Bagi ini menunjukkan hukum akal. Baharu alam. Apa baharu, apa alam? Apa baru, apa alam? Ini pertanyaan ni. Sebab kalau tak faham dalil akal ni, dosa lah sebab dia fardu ain. Ni nama dalil kubra. Ni. Ini nama dalil kubra. Baru ni apa? Ada Sesuatu yang ada sebelum ini. Dia ada. Ada mula. Boleh juga. Satu yang ada bermula dengan tiada. Atau ringkas ni kita kata ada mula. Kau cakap apa ni? Bila ada mula ada bercerita. Ni sikun ni lah. Lepas tu faham pula alam. Faham satu-satu dulu. Alam ni apa? Selain daripada Allah. Mas Allah. Ni. Tengok alam. Maknanya apa dalil Allah tu berkata, tengok alam. Alam ni ada orang berkata, ada orang bisu. Jadi kenapa dikatakan dalil baru alam ni? Kenapa ni dikatakan ni? Dalil ni tak terang. Ini statement ni yang kita nak kena tengok ni. Jika Allah itu bisu, maka mustahil. Kerana bisu
adalah sifat kekurangan. Macam ni pun tak apa. Yang ada pada makhluk. Dan telah maklum Allah itu tiada ia menyerupai akan makhluk. Habis kita kata Allah itu berkata, makhluk berkata, makhluk bukan berkata. Makhluk diberi kata. Diberi kata, bukan dia berkata. Diberi kata. Makhluk dia bukan mendengar. Dia diberi pendengaran. Makhluk bukan melihat. Dia diberi penglihatan. Yang kita dah belajar apa? Bila? Semalam ke? Kita belajar kat Surah tadi kan. Ayat Quran tu yang kata Allah yang beri penglihatan, Allah yang beri kamu hati. Maksudnya Allah yang beri kamu perasaan. Bukan makhluk tu berkata. Okey. Ni. Tengok kita ni pula. Yang kita ambil tadi lah, daripada sebelah tadi. Ni. 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 Wo, mana Wo? Are you okay Wo? Okey Ustaz, insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz okey Ustaz? Ya. Pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Batuk lah. Gaya teruk batuk. Okey. Wo, besok ingat dia datang malam Wo. InsyaAllah, tak apa Ustaz. Nanti Ustaz beritahu je. Pukul 10 habis kelas tu baru ambil soleha. Kalau soleha ikut lah. Ambil tea. Kami 3 orang lah, 3 beranak nanti datang. Nanti sampai nanti dia call Wo. Pukul 11.30, pukul 11 gitulah. InsyaAllah boleh Ustaz, boleh Ustaz. Tidur lah pukul 11. Belum Ustaz, belum. Takut dah tidur. Kalau dah tidur saya datang rumah pun tak apa. Saya datang rumah saya ambil kunci. Tak apa, insyaAllah Ustaz. Ustaz bagi tahu je. Bagi tahu je Ustaz. Alright. Dengan makna, dia kata makna apa ni? Makna ayat ni lah. Kalau itu makna, ni apa? Tadi ni kata dengan makna, habis ni apa ni? Ni? Jemah. Wakalam dan berkata, kalau nak terjemah betul-betul ni, ni dan wakalam Allah dan berkata-kata Allah. Terjemah telah berkata-kata oleh Allah. Wakalam Allah dan berkata-kata Allah pada Musa, akan Nabi Musa, sebagai taklima, berkata-kata yang sebenar. Terjemah. Itu terjemah dia. Itu bukan makna dia, itu terjemah. Macam kita kata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu apa? Itu apa tu? Terjemah. Mana? Tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Itu buat mana? Tak lama. Tak lama. Mos orang putih. Terjemah Melayu apa? Masjid. Terjemah masjid. Makna tempat orang berkumpul dan
bersujud, tu masjid. Sujud sembahyang lah. Tu ada terjemah, ada makna. Ada terjemah, ada makna. Tu makna yang menyerangkan terjemah. Dengan makna, tu dengan makna tu. Oi, belajar tauhid ni punyalah seronok. Dia pecah-pecahkan perkataan tu sampai kita nak itu tu. Belajar tauhid macam itu. Ada dia punya makna. Ada penangan. Lepas tu belajar tauhid tidur. Kalau tidur tak dapat. Sebab dia ada satu-satu. Kalau nak mengajar kena tahu satu-satu lah. Satu. Sebab dia ada makna tersendiri. Dengan makna apa makna? Nah, ni apa benda makna ni? Apa makna? Tak, apa maksud makna ni? Apa terjemah makna? Maksud yang dikehendaki Oleh syarak. Tu mana-mana. Tu guru dulu suka cakap ma makna. Ma ni apa bahasa Arab? Ma makna Allah. Terima kasihlah Baripin. Saya nak beri semalam balik kelas farmasi dah tutup. Subuh tadi farmasi pun tak buka. Mereka tidur. Orang dah sakit batuk, kau tidur lagi mana? Maaf saya makan ubat. Dengan makna, Tauhid makna lain. Sesuatu yang Ini satu. Itu pada sifat makni. Makni. Pada penerangan makna, hanya inilah maksud makna, inilah makna-makna. Pada penerangan dia. Makna apa? Maksud yang dikehendaki oleh syarak. Sekarang terjemah dia, Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Dengan apa tu dia kata akan sebagai berkata-kata. Taklima ni berkata-kata yang betul. Bukan hayalan, bukan mimpi Nabi Musa, tak. Allah berkata-kata yang betul. Jadi kita kata tadi, Allah ni dia tak ada suara. Dia tak ada perkataan. Dia tak ada susunan ayat. Dia tak ada mula, diam, lepas tu diam, cakap balik. Dan dia bukan sentiasa bercakap macam kita, tak. Jadi dia bukan senyap. Jadi makna dia apa ni? Menghilang akan Allah ala akan hijab. Hijab apa? Tabir. Kita tak nampak malaikat sebab Allah bagi kita penglihat dan Allah hijab kita nampak malaikat. Kita tak nampak jin, Allah bagi kita penglihat dan kita tak nampak jin. Itu rahmat dia. Kalau dia biarkan kita lihat malaikat jin, kita tak boleh buat kerja lah. Nampak jin masuk, jin lalu. Nampak? Jin ni bukan muka kita. Nampak jin naik motor belakang kita. Tumpang bang, Ripin, balik. tak jenuh ke? Pergi mana bang? Dia tegur. Dah sarapan bang? Oi, kecoh tu jin ni kata. Jin lah. Nampak malaikat masuk dalam masjid. Wah, malaikat tengah duduk, tengah zikir. Oi, menyerupai lelaki tu. Nampak? Rahmat Allah, dia tabirkan. Okay, ni saya nampak. Lepas tu kalau ada orang nampak hantu kat rumah, bukan rumah tu yang berhantu. Dia tu rawat. Sebab pandangan dia telah menepusi tabir. Patutnya tak nampak. Pandangan dia telah menepusi hijab pada benda yang tak patut dia nampak. Dia nampak jin lah, dia nampak apa lah, dia nampak dengar pokok bercakap lah. Ada dulu. IT Perlis tu ada budak tu orang. Kamar Hassan ingat lah. Kamar Hassan yang tunjuk budak tu. Bukan budak engineering lah, budak sekolah lain. Dia kata kalau aku pergi minum dengan dia budak Terengganu, kalau duduk ni, ada pasu bunga,
Waalaikumsalam, dia kata dengan pokok. Mak Aslam beremang-remang di rumah je. Aku takut dengan dia, aku tak nak minum dengan dia. Tak kawang dengan dia. Dia kata dia dengar pokok bisalam. Tapi budak tu orang biasa je. Tak adalah je orang biasa. Mak Aslam kata tak tahu aku betul hijab budak ni. Allah hijabkan. Tak dengar pokok bertasbih. Pokok bertasbih, betul. Kalau kita dengar selalu kan. Kita dengar subhanallah, 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 subhanallah. Tak dengar duduk je. Allah dihijabkan, kita dengar ni ada had. Kalau kita dengar bagi dengar, Omar tengah bercakap dengan anak, tak boleh buat kerja. Omar tengah kejut anak. Bangun lah pergi kerja. Abang Dipil, kau cepat nak bangun yang belajar ni. Dia pun dengar kita cakap. Kecuali hidup tau. Kecuali hidup. Had tu lah rahmat. Kita kata, kalau aku dapat dengar satu dunia, tidak. Bukan itu. Allah dengan kasih dia tak boleh dengar. Kalau dengar tu dunia, kita lalu kubur, tak boleh lalu je takut. Dengar kubur orang menjerit. Boleh nampak dalam kubur ada taman syurga. Nampak dalam kubur ada taman neraka. Dulu adik saya cerita. Anak dia yang nombor 1 tu. Bawa pergi kubur. Nisak. Anak dia ni pergilah kat kubur. Anak cakap dengan bapak dia, adik saya ni. Abi, tengah kena ikat ke tu? Dia kata tengah kena ikat dalam kubur. Ni tengah kena seksa. Adik saya cepat-cepat bawa dia keluar. Tak tahulah dia dengar ke, dia nampak ke, dia apa. Dia budak-budak lah, betul budak. Mungkin dia nampak. Mungkin dia banyak baca kan. Cikgu Ustazah cerita kat Dalika, dia terbayang kat orang. Kalau kita boleh lihat kita darah bapak kita. Jadi Allah Ta'ala tak boleh dengar. Itulah rahmat. Ustaz, yang maksud menghilangkan Allah akan tabiat ni maksudnya kan Yang tadi lah. kita tak boleh tembus sangat sama. Nabi Musa ni dia buka tabir. Tak ada dengan Allah, tak ada hijab. Tapi macam mana dia bercakap dengan Allah, macam mana dia menjawab, Allah alam. Tu saya pun tak terang lah. Tapi yang ianya, kalam, nanti kita belajar apa ni? Mari kita belajar, pembahagian kalam kita belajar. Kalam nafsi Allah tak ada suara, dia boleh dengar. Macam mana? Allah alam, tak tahu. Itu mujizat lah. Dia tu yang dia tanya Allah tu. Yang Nabi Musa. Itu yang dia tanya Allah. Dalam kitab Tamir wa Filin kan. Ya Allah, siapakah manusia yang engkau sayang? Itu soalan tu dia tanya Allah tu. Maka berkatalah Allah Ta'ala berfirman, bila aku mudahkan lidah dia sebut nama aku. Mudah zikir. Jangan semayang, nak kata Allah Akbar tak nak. Allah Akbar. Diam. Kenapa? Sunat. Dia kata sunat. Sebenarnya memang sunat. Tapi sebenarnya Allah tak bagi sebut. Nak sebut nama dia. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tak nak. Kat luar lagi lah nak zikir-zikir, nak baca apa-apa, Asmaul Husna ke, nak baca apa-apalah, talbih-talbih. Tak nak. Itu tanda Allah benci. Itu tak bagus. Dan aku tahan hati dia, ingat aku. Tahan hati. Semayang pun tak ingat. Ni alamat tak baik. Ni alamat tak baik. Itu yang dia berkata dengan Nabi Musa, terlalu. Antaranya lah. Aku mudahkan dia dalam dosa. Aku payahkan urusan dia nak buat baik. Ni berat. Kalau kena gini, kena istighfar banyak lah. Sebab ada tanda tak baik pada diri kita lah. Dengan makna mengelakkan Allah Ta'ala akan tabir. Hijab. Daripada Nabi Musa. Salam. Dan diberi dengar dan kalamnya. Yang qadim. Qadim ni apa? Sedia.
Kidam yang bersifat kadim. Yang bersifat kadim namanya kidam. Maksudnya kadim ni sedia. Kidam tiada mula. Kidam tiada mula. Yang dipanggil qadim ialah yang bersifat kidam. Kidam ialah sedia. Qadim tiada mula. Itu dua benda ni yang sama tu. Kalam ni yang qadim. Lepas tu kita kata gini. Apakah yang qadim bagi Allah? Apa benda yang qadim bagi Allah? Zat. Nama, zat, sifat, nama. Zatnya. Sifat dan nama. 2. Sifatnya. 3. Namanya. Allah. 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 Yang benda yang paling Allah lah. Paling masyhur Allah lah. Ustaz kata paling glamour. Paling glamour ni paling dikenali. Bila zat dia qadim, mesti nama dia qadim. Sebab bila ada zat, mesti ada nama. Lepas tu bila ada zat ni qadim, nama ni qadim. Kalau zat ni baru, nama ni baru. Tapi zat Allah ni qadim, bila ada zat, mesti ada sifat. Bila zat qadim, sifat qadim. Bila zat qadim, nama qadim. Sebab bila zat, mesti ada nama. Jadi nama ni mengikut zat. Kalau zat kita ni baru, lahir tahun 60. 60 baru apa nama? Muhammad Ripin. Muhammad Ripin ni baru lah. Kenapa? Zat ni baru. Jadi nama kita baru. Sifat kita baru. Zat kita baru. Kenapa? Ada mula. Allah ni zat dia tak ada mula. Memang pada akal tak boleh fikir. Macam mana? Masa dia ada. Memang tak boleh fikir. Allah bagi siling, kita tak boleh fikir. Tapi kena beriman. Jadi bila nama dia ni, zat dia ni memang sedia ada, pastilah nama dia pun sedia ada. Dia bukan diberi nama. Tu apa? Dia tak ada mula. Jadi bila dia ada, dia punya sifat pun mengikut zat. Sedia ada. Sebab tu qadim ni pada 3. Satu nama, satu zat, satu sifat. Satu nama. Perbuatan sebab dia baru. Allah buat manusia. Perbuatan tu dia baru buat. Bila perbuatan baru, kenapa perbuatan baru? Sebab dia buat benda baru. Tak ada benda yang sedia. Kecuali dia. Sebab dia esa. Tak ada benda yang sedia. Tak ada Allah buat satu dia sedia. Tak ada. Hanya dia je sedia. Jadi dia yang kidam. Yang lain tu baru. Masya Allah tu baru. Lepas tu Masya Allah dipanggil mungkinat. Lepas tu benda ni memang kena elok kita bincang biar dia ilmu ni berkat dia lahir daripada perut Adam. Ilmu ni hidup dalam akal kita, nanti kita dia lahir daripada muzakarah. Lepas tu belajar ni elok kena soal, kena jawab ke soal, kena tanya gitu. Dia akan hidup dalam diri kita. Tu elok datang fizikal, kita boleh bincang-bincang. Itu. Tu kalau soalan ada, cuba jawab. Salah tak apa. Ini qadim. Ni. Ada dalam ni lah. Tiga.
Dan dia keluar lagi satu dalam kitab. Bukanlah Allah Ta'ala mula berkata-kata kemudian diam. Ya. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Bukan Allah ni kata dia bercakap tiada henti. Faham? Allah dia berkata-kata, dia tak ada perkataan henti. Tak ada perkataan diam. Tak ada susunan ayat. Tak ada binaan ayat. Tahu? Tak ada macam kita ni. Tak ada binaan ayat. Tak ada. Macam mana? Wallahualam. Itu paling mudah jawab. Tapi dia bukan macam ni. Dia bukan macam ni. Dia bukannya cakap. Lepas tu diam, cakap balik. Tak. Dia bukan gitu. Tak ada binaan ayat. Tak ada diam. Tak ada sengaja cakap. Tak ada suara. Tak ada huruf. Tak ada kalimah. Tak ada susunan ayat. Tak ada. Dia bukan itu. Kenapa? Itu adalah kata-kata makhluk. Macam mana makhluk kata-kata? Bukanlah itu kata-kata. Cara Allah berkata-kata. Tu dia kata itulah tu maksud dia. Bukan cara Allah berkata-kata. Macam mana dia berkata dengan Nabi Musa? Dia buka tabir, Nabi Musa boleh faham, dia dengar. Itu je. Macam mana Nabi Musa dengar? Tak tahu. Itulah. Ustaz nak tanya. Ah. Macam mana pula dengan kalau disebut Al-Quran tu sebagai kalamullah tu Ustaz? Tu nanti dulu. Itu next scene. Oh ya ke? Okey, terima kasih. Itu kat kita tak cerita. Tak cerita. Nanti ada pembahagian kalam. Ada kalam yang bersuara, ada kalam yang berhuruf, ada kalam yang orang boleh hafal, ada kalam orang boleh baca, ada kalam tak suara. Itu pembahagian kalam nantilah. Ada 4 bahagian. Nanti kita cerita pada akan datang. Okey. Ni perkataan ni. Pada satu rumusan sifat berkata-kata Allah ada sama ia dengan makhluk. Kerana sifat Allah itu Esa, dan hanya Allah sahaja yang berkata-kata. Dia kata apa? Kita nak terangkan. Satu, hanya dia yang berkata-kata. Makhluk diberi berkata-kata. Kita kata sifat basar. Basar apa? Melihat. Allah ni sifat dia Esa. Hanya dia yang melihat. Kita ni, kita kan melihat. Kita diberi penglihatan. Tak lama, kita diberi penglihatan.
Kita, orang ni ada duit. Kita diberi duit. Itu tak lama. Pada tauhid tak lama lah. Hanya Allah yang mendengar. Kenapa? Sifat mendengar ni Esa. Esa dengan satu. Allah aja sifat mendengar. Makhluk tak ada. Makhluk diberi dengar. Hanya Allah yang berkata-kata. Kita diberi kata-kata. Ada yang diberi lah, ada yang tak diberi. Iyalah. Diberi kata-kata, kita diberi. Kita dianugerahkan untuk berkata-kata. Ada orang tak dapat kata-kata, bisu. Ada orang pakai kata-kata, gagap. Kita tengok tak budak gagap. Budak ada gagap. Kadang lebih besar gagap. Gitu. Ada budak gagap. Ada Allah bagi sengau. Ada suara. Macam-macam lah Allah beri. Masing-masing punya ujian kehidupan lah. Dia beri gagap. Gagap. Kalau kita Melayu dulu, mesti ada watak tu. Orang gagap. Orang kampung. Tak kenapa tu. Dulu ramai orang gagap pun. Dia beri gagap. Tapi Allah ni, dia bukan kita kata berkata dengan lancar, bukan. Fasih ke, bukan. Suara dia sedap ke, bukan. Ayat dia mantap ke, bukan. Ayat dia putih ke, bukan. Bukan. Macam mana? Wallahualam. Tapi hanya dia je yang berkata gitu. Gitu macam mana? Tak tahu. Allah je yang mendengar. Mendengar macam mana? Tak tahu. Tapi bukan macam kita. Itu je jawapan dia. Kita ni dia yang bagi dengar. Kita tak dengar. Dia yang bagi dengar. Kita ni tak cakap. Sebab tu ada 7 sifat. Dalam sifat 20, Allah Ta'ala beri dan pinjamkan. Pinjamkan maknanya nanti Allah ambil balik lah. Bila mati tak ada lah. Bercakap je lah. 7 tu lah. Kudrah, iradah, berkendak. Pagi ni nak pakai baju apa? Mesti ada kendak. Nak pakai slipper mana? Ada kendak. Kau ada slipper. Nak pergi mana? Tu kendak tu. Kalau Allah tak beri kendak, itu nama dia tak ada mood tu, tak ada mood lah. Macam malas ni. Kendak malas lah. Sampai tak mandi. Allah, ada orang cerita saya, tak cakap lah siapa. Sian tak tahu lah apa masalah. Tak nak mandi, tak nak semayang, tak nak gitu, tak nak gini dah. Tak tahu apa ni. Semoga Allah sembuhkan dia lah. Tak tahu apa penyakit. Lepas tu, bila kita ni ada kendak, kita syukurlah. Ada kendak nak ketawa, ada kendak nak gurau, ada kendak nak sedih, ada kendak tau. Tu dulu Azlan Wahab. Ni kenal tak Azlan Wahab? Yang adik dia sakit jiwa tu. My boss lah. Dia ni, tu hari dia pergi makan. Dia makan kawan dia. Dia ni senior saya 2 tahun tu. Telkom. Dia pergi makan dengan kawan dia doktor pakar sakit jiwa. Dia kata, Lan, kau okey lah? Okey lah. Dia kata, doktor pakar sakit jiwa ni, dia takrif dia okey apa? Doktor pakar sakit jiwa. Engkau boleh makan, kau boleh minum, engkau boleh tidur, engkau boleh senyum. Okey. Tu okey pada pakar sakit jiwa lah. Walaupun kau sakit jantung, kau macam mana, kau boleh apa? Engkau boleh makan dengan baik, engkau boleh tidur dengan baik dan kau boleh jumpa orang, kau boleh cerita, kau boleh senyum. Okey, maknanya engkau okey. Dia tanya kawan saya, Lan, kau ada 3 ni tak? Ada. Okey, jangan risau. Everything okey. Dia ada sakit jantung. Tu lain. Tu sakit lain. Tapi pada hati kau, pada pakar sakit jiwa, engkau sihat. Ni kalau jumpa orang bercakap pun tak nak, senyum pun tak nak. Muka pun muka makro lah, habau punya muka. Ni sakit jiwa. Betul. Malam tak tidur, ni bahaya. Makan tak selera, ni bahaya. Kalau diet lain. Makan tak selera tau. Makan. Tapi kalau makan selera sangat pun bahaya juga. Durian tinggi biji di pantai, makan vital. Kenapa? Ustaz, saya okey, jiwa saya okey. Makan, tu tak boleh. Ada benda lah kena makan kan. Adalah hak-hak dia. Tu. Jangan pelik saya Ustaz. Tak. Buat itu hari 12 kan. Itu hari 12 kan. Tak ingat buat tak ada. Ada dengar ni. Tu yang kita cakap
syukur, macam ahli motivasi katalah. Syukur kau boleh senyum. Syukur kerana kau boleh senyum. Senang nak senyum? Buat-buat boleh lah. Boleh nampak tak orang senyum buat-buat? Dengan orang senyum memang dia nak senyum. Kalau senyum buat-buat nama apa? Perkataan dia apa? Bukan tahu. Senyum ketat. Senyum ketat kot. Ketat. Ada ketat buat. Bukan kambing. Kambing tu Perli. Senyum kambing. Dia kata, anak awak dapat berapa A? 5B. Pandai dia. Ni kambing. Oh pandai nak awak 5E Oh pandainya dia senyum. Tu nama dia senyum dibuat-buat. Nama dia senyum Pura-pura. bukan pura-pura. Abang Din. Apa senyum? Perkataan dia apa? Yang kelat Oh Ustaz. senyum Syafiq lah Bat. Tahu Bat. Kelat. Senyum sinis. Senyum sini. Kat Scotland tak ada tu. Oh sekolah cakap lain. Senyum sinis. Tu sinis. Tapi kalau dia senyum daripada hati dia, tengok gambar saya pergi tadi. Tu memang senyum daripada hati. Orang ambil gambar. Tu senyum daripada hati. Tu bukan sinis, bukan pelih orang. Tu senyum. Tu kalau boleh senyum ni, Allah bagi nikmat senyum tau. Orang yang sempurna, dia boleh senyum. Dia boleh sedih. Dia boleh apa-apa lah. Perasaan dia boleh hidup. Kalau ambil gambar Bat, selfie. Tu macam saya tu. Freestyle. Orang freestyle ni tarik nafas sikit lah. Bagi perut bonceng tu ke kendur sikit. Tu baru freestyle. Tapi kalau senyum seorang Ustaz, dia lain pesin. Senyum seorang. Tu kau senyum seorang tu nak kena hantar kita musing. Abang Din. Jangan biar-biar. Kalau termenung senyum, tu jangan main-main. Itu kita musing kena buat appointment tu. Nikmat boleh berkata, nikmat boleh mendengar pada had manusia. Nikmat boleh berkata pada had manusia. Mana boleh cakap, boleh diam. Boleh diam, boleh cakap balik. Tu had pada manusia lah. Kalau tak berhenti cakap, tidur bercakap, ni bukan nikmat, ini dah penyakit. Jadi Allah Ta'ala buka tabir dia yang tauhid kata memang betul kalam Allah ni bukan macam makhluk, bukan diam, cakap diam, bukan ada suara, bukan ada ayat, bukan ada perkataan, tetapi dia buka semua tu menyebabkan Nabi Allah Musa dengar dan faham. Dan faham. Macam mana? Wallahu alam. Dia dapat wahyu direct. Dia tak ada melalui Jibril. Dia pergi Bukit Tursina, Allah cakap. Macam mana cakap? Wallahu alam, tak tahu. Tapi yang ulama kata, dibuka tabirnya, mendengarkan kalam nafsi. Nafsi ni maknanya kalam diri Allah. Yang tak ada suara, tak ada ni, tapi dia boleh dengar. Itu nama mukjizat lah. Allah beri. Lepas tu Nabi Musa ni, dia termasuk dalam Ulul Azmi. Ulul Azmi ni rasul yang berperingkat tinggi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lepas tu Nabi Isa. Lepas tu Nabi Nuh. Ni Nabi Rasul yang special. Yang sangat mempunyai martabat tinggi ikut sunan. Nabi Allah Ibrahim nombor 2 kan. Nombor 3 tu Nabi Musa. Dia boleh berkata-kata dengan Allah. Dia boleh bercakap dengan Allah. Saya ni satu special lah pada dia. Rasul lain tak dapat. Maksudnya tak dapat. Okay. Lagi. Ni. Tetapi makhluk diberi sifat berkata-kata. Makhluk berkata-kata juga, tapi bukan dia berkata-kata. Allah beri dia sifat berkata-kata. Itu beza tu. Kenapa yang berkata-kata hanya Allah? Maknanya Allah ni sifat dia esa. Orang lain tak ada. Dia je esa. Dia je mendengar. Orang lain dia boleh dengar. Dia je melihat. Dia je berkendak. Orang lain diberi kendak. Dia je berkuasa. Orang yang lain dia beri kuasa.
Dia aja yang berkata. Yang lain dia beri kata. Bukan lain tu berkata-kata. Tak. Sebab Allah aja ada sifat tu. Kita ni diberi pinjam akan 7 sifat makni. 7 tu diberi pinjam. Apa? Kudrah, iradah, ilmun, ayun, sama, basar, kalam. Berkuasa, berkendak, berilmu, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Ini Allah pinjamkan. Kita tak ada sifat lain yang Allah pinjamkan. Bakar, tak ada. Kecuali adanya Allah kekalkan. 10 yang kita belajar lah. Kidam, tak ada kat kita. Wujud, tak ada kat kita. Tak ada. Kita tak wujud sebenarnya. Kita ni harus dia wujud. Yang dikatakan wujud ni, hakikat wujud ni wajib wujud. Sebab Allah. Kita tak ada mukhalafatul hadis. Tak ada. Kenapa? Kita memang hadis. Kita memang benda baru. Kita tak ada qiyamul binafsi. Kita bergantung. Saling bergantung. Hatta orang pangkat tinggi, CEO ke, COO ke, bos besar ke, bergantung juga dengan office boy. Walaupun office boy ni pangkat paling rendah. Bergantung juga dengan pangkat yang rendah. Kakak yang buat air dekat meeting dia buat air. Apa nama kakak ni? Dia ada jawatan dia. Tea lady. T-Lady. Ada tak tea lady kat office? Ada T-Man. Tea man, orang lelaki. Tak ada Google Ustaz. Buat sendiri. Buat sendiri je. Satu bangunan tu tingkat Telkom dulu dekat MS dekat The Crest 6, 7, 8, 9, 10. Ada Trustcom ada dulu. T-Lady. Kalau meeting, Kak ni ada meeting ni. Sekretari akan call lah. Ni boy meeting 8 orang buat air. Dia buat air lah. Dia dah uruskan beli kuih apa benda nanti orang HR bagi duit. Yang serendah-rendah pangkat tu pun CEO perlukan dia. Kenapa? Kalau tak ada buat air, siapa nak buat air? Orang Batam. Takkan CEO lagi buat air. Tu sekretari kena buat air tu. Takkan T-Lady tak ada. Dan dia kena ambil orang yang dia percaya. Kenapa? Takut orang ni tak racun. Jangan main tu. Sebab tu ada bos, dia tak nak orang buat air untuk dia. Dia nak sekretari dia je buat air untuk dia. Takut nanti ada mandrem. Ada orang dia percaya itu lah, dia takut. Dia tak nak orang buat air untuk dia. Kat rumah, orang rumah je boleh buat air. Orang lain tak boleh buat air. Ada saya dengar gitu kat sana. Makan bersama. Kadang orang kaya ni ada orang nak kenakan dia. Sebab ikut cakap dia macam-macam lah kan. Macam-macam lah benda-benda tak baik ni. Memang gitulah kadang. Okey. Dah kot. Nak pasang projektor ni. Hari ni orang IT tak ada. Nanti kita sambung sambung pendetailan silibus Kalam. Nanti tengok lah ni. Habis silibus kalam, habislah 13 sifat. Jadi dalam paku iman dah tak ada lah. Inggeris. Apa? Pendetailan. Pendetailan kalam. Detail ke apa? Nantilah ni kita akan belajar lah akan datang ni. Pendetailan ni detail ke? Detail. Silibus kalam, pendetailan. Nanti kita belajar macam biasalah. Kalam ni ada erti, ada makna, ada lawan, ada dalil, ada kewajipan setiap mukallaf, ada pembahagian, ada perbezaan dengan makhluk. Adalah nanti kita akan buat cabang dia. Kita go through tu, habislah sifat 13 sifat. Kalau ikut ulama bernama Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari, habis pada doa kita 13 sampai 20. Cuma kena belajar Rasul pula, percaya pada Rasul. Tu kalau kat sini ni. Tak nak ujian Zat, ujian tak nak Zat, ujian. Tak payah ujian. Ujian open book. Alah, bukan jumpa Ustaz. Belik-belik tak jumpa. Boleh. Lepas ni nanti sifat arus. Lepas sifat arus, habis lah. Sifat Allah habis. Percaya pada malaikat. Boleh. Sebab ada cadangan nak buat ujian, kita akan buat ujian. Bagus. Cadangan yang baik. Saya duduk sebelah jiwa. Kita buat ujian.
Siapa tak boleh jawab satu soalan 2 kali ketuk tampi. Ha. ABC ke Ustaz? ABC. Oh tak boleh ABC tak boleh. ABC ni budak sekolah main dadunya. Bat dulu dia potong dadu. SPM A, B. Siapa dia baling ke? Potong dadu, rubber tu potong 4. Tak boleh. Dadu dah standby dalam Facebook Ustaz. Nanti akan ada ujian. Ujian pada 13 Şubat. Nanti saya akan buat ni. Kita buat tengoklah kat mana tempat-tempat kita jumpa kan. Buat bertulis insyaAllah. Lepas ujian tu nanti barulah boleh bagi Ustaz. Ustaz buat apa sesi Ustaz tanyalah saya semua pun gagap. Tanya saya lain tak tulis. Tak tulis. Ini ujian. Nanti kita akan buat ujian. Memang saya berhajat ujian. Kertas soalan dah ada. Cuma nak Ini besar ujian Ustaz. Mesti hadiah besar. hadiah besar. Bolehlah suruh Bat sponsor pergi umrah seorang. Amboi. Amin. Bat seorang, War bawa katil ada berapa ribu? 80,000. Dah katil banyak Banyak tu. 1 juta. Tu je kalau banjir menangis hilang hanyut tu. Boleh lah, siapa nak sponsor pergi umrah ke apa ke. Boleh, tak ada hal ke. Nanti kita jumpa lah. Okey, nak pasang. Pergi ambil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dik, kau Amin. Dik, yang Terima kasih. belakang.